إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Imam Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. Al-Syari'ah kulluha qabdun li'annaha hamilah li'asqali taklif bin ibarah wal hamil maqbudun maqdud. Al-Syari'atu kulluha qabdun, syariat semua ni ada cengkaman. Apa cengkaman? Satu daripada taklif syar'i, mana akan terasa berat sebab latihan kepada orang baru. Orang baru yang belum lagi betul tetap kalbi dengan Ta'ala, maka semua ibadat tu awal dia akan rasa berat, payah, melawan. Itu peringkat. Kalau peringkat hakikat, dia dah rasa lazat, dia dah rasa berseronok, lazat dengan Tuhannya. Itu beza dia antara mana kalau di peringkat awam. Lepas tu cari guru, dia kata yang boleh meringankan kamu buat ibadat. Cari guru, mursyid yang boleh memimpin sehingga kamu rasa ringan ibadat. Dia pun cari guru, guru tu buat zikir sikit. Dia kata guru ni bagus sebab dia bagi zikir sikit gitu. Guru yang ni bagi banyak. Oh ni dia kata maknanya tak bagus ni, banyak now. Bahkan bukan maksud itu. Maksud dia apa? Cari guru yang meringankan, mana sampai kamu rasa lazat mahabbah. Bila lazat kau dengan Tuhan, ibadat tu rasa ringan. Itu maksudnya. Guru yang membawa kamu boleh mengeluarkan makhluk daripada qalbi. Man lam yu'rid qalbahu anil haq lam yatimma hubbuhu wa syauquhu lillahi ta'ala. Dan siapa yang tidak mengeluarkan, berpaling akan hati daripada makhluk, maka tidak akan sempurna kasih dan syauq dengan Allah Ta'ala. Dia kena buang makhluk. Di syariat dia boleh buang di makam ni, dia tengah berhadap lagi dengan diri dia, perbuatan dia, dia tak karam dengan Tuhan. Sebab tu dia rasa berat. Bahawa ibadat selagi kita rasa diri kita, maka ketika tu rasa berat. Kalau dia dah rasa dia dengan Tuhan, boleh rasa ringan. Dan syariat itu dipanggil qabdun. Qabat mana cengkaman, kerana ianya menanggung beban-beban taklif. Beban taklif, wajib sana, wajib sini kan. Itu kena berat. Buat peringkat awam, dia tengah sakit. Bila tengah sakit, dia kena rasalah sakit tu punya, nak berubat kena cocok, ada kena belah, ada kena potong kan. Nak baik, dia kena apa? Kerat. Doktor kata kerat tangan, kerat kaki empat paha, kerat. Orang nak jalan wuduk kerat tangan, tak boleh. Nanti makan sup, dari sup. Puah. Ni nak lawan Tuhan lah dia. Orang kerat sini tak kata apa. Doktor kata kerat empat paha, dia kerat. Tak ada kata apa. Nak jaga satu nyawa. Allah Ta'ala nak jaga semua. Nakala minallah, tu hukum syariat. Hukum hudud ni nak tolak hukum hudud, mati tak bertaubat, disebabkan dia tolak, dihumban ke neraka Jahannam jawab. Wala ayazabillah. Jadi maknanya
peringkat syariat ni. Ya, taklif syar'i. Taklif mana peringkat awam. Kita dalam keadaan sakit. Ya, likulli da'in dawa, tiap-tiap penyakit ada obat. Maka kita berubat. Penyakit jasad cari jasad, penyakit roh lagi besar. Kalau jasad sakit tak diobati menyebabkan mungkin dia mati. Bila mati luput nikmat dunia. Tapi kalau rohani dia mati, dia luput nikmat akhirat. Habis terus. Wal-ayazubillah. Nikmat paling besar di akhirat dia dengan Tuhannya, ru'yah. Jadi bila peringkat awam dia berubat mesti rasa apa? Orang sakit kan, minum pahit, cocok lagi dengan jarum, sakit kan. Dia masuk hospital mula-mula kan, tangan kena pegang tu. Cuma puting kan. Cacak dah. Oh, sengal gitu kan, ni bengkak urat. Kena sambung nak suntik. Oh, kena pula cucuk urat tak dapat. Melaung-laung kawan lagi. Terpaksa apa? Sedang berubat. Tapi kalau dah sihat, tak ada pun, dan dia dah sihat, makan bukan lazat. Itulah maknanya. Rohani bila dah sihat, ibadat tu lazat. Dia tak rasa sakit, dia tak rasa penat. Jadi cari jalan sampai ibadat tu rasa lazat, seronok. Bila dia rasa lazat, bila dia kenal Tuhan dia. Kalau dia kenal Tuhan dia, maka dia akan dapat mahabbah. Bila mahabbah kuat, rindu dengan Tuhan, hati dia tak boleh berpaling. Hati dia tak boleh berpaling dengan Allah Ta'ala. Bukan sengaja kan, kita nak pusing hati menghadap. Dewan ni tak boleh. Ya, dia tak boleh berpaling. Sebab apa? Sudah tamakun, mantap. Kalbi sudah sedap berlazat dengan Tuhan, dia tak akan paling dengan makhluk. Dia dah kenal. Masalah belum kenal, dia nak asal dia dah kenal. Dia peringkat syariat dipanggil qabat li'annaha hamilatun li asqalit taklifi bil ibadah wal hamilu maqbudun maqdud. Syariat itu cengkawan kena menanggung beban taklif dengan ibadah. Ya, dan yang menanggung beban itu dicengkam dan kepenatan. Ya, bila dia menanggung dia rasa penat. Wa ilmul ladunni kulluhu basat. Wal ilmul laduni, dan ilmu yang terus dari Allah Ta'ala. Ilmu laduni panggil kulluhu, sekalian tu bastun, mana hamparan keluasan. Li'annahu an kashfin wa musyahadatin wa sara al-amal inda sahibihi adatan la siqala fiha wa la takalluf. Li'annahu lam yara lahu wujudan, itu punca dia, fi amalihi bal yarahu fadlan minallahi wa rahmatuh pambasata lizalik. Adapun ilmu ladunni, ilmu yang dibuka terus daripada Allah SWT, apabila dia menjalan pertama sekali apa? Istighalu billah. Ya, kena ingat tu. Istighal makna memberikan tumpuan betul-betul, full time kalbi kita dengan dia, rindu kuat. Maka dia akan cempakkan apa? Istighal, kemudian akan cempakkan akan lazzat, al-lazzah. Dua. Bila lazah dipolong lagi, tuan cempak yang ketiga. Apa yang ketiga? Al-uns, al-ishq, asyikani faizah, asyikani wa asyiktuhu, rafa'tul hijab. Bila dia asyik dengan aku asyik dengan dia, aku buka hijab, tuan kata. Dia buka hijab. Bila buka hijab dia panggil apa? An-kashfin wa musyahadah. Ya, bila kalbi dah terbuka, dia takkan pandang tempat lain, tuan. Kalbi kalau terbuka dengan Tuhan, confirm dia takkan berhadap makhluk gila. Memang berlazat dengan Tuhan dia. Kalau belum terbuka, masih nampak makhluk tu belum terbuka kan. Orang panggil berbayang-bayang. Nampak jauh sikit-sikit kan. Dia kata buka memang tak menghadap kan. Kalau Nabi Yusuf punya kecantikan aja sampai orang gigit jari tak perasan, tu Nabi Yusuf manusia dan makhluk Tuhan. Macam mana kita nak bandingkan dengan zat yang wajib al-wujud? Kalau dia buka tajalli rohani kan, memang karam yang lain habis. Di situ baru sempurna sifat mahmudah. Zuhud dia sempurna, warak dia semua akan sempurna. Tu panggil zuhud. Selagi hati dia tak sampai panak itu, dia tak boleh makan zuhud sebenar, tak dapat jejak dan dia cerita je lah. Ya, sebab zuhud sebenar tidak ada makhluk dalam kalbi. Dia dengan Tuhan. Ya, berlazat dengan Tuhan. Dia karam dengan af'al asma' dia. Tu. Jadi ilmu laduni kullu, semua tu bastun, semuanya keluasan. Ya, sebab ilmu di sisi Allah Ta'ala. Adapun ilmu yang kita ambil ni ilmu amali atau ilmu iktisab. Iktisab kita cari Tuhan beri, menghafal, berguru, sana kemari. Ya, dan idrak bil aqli, yang ni bi iqlab bir ruh.
dengan roh, dengan sir, pancaran nur itu buka, mana nak sama? Dia tak sama, lebih luas lagi, ya. Tu. Sebab tu jalan tauhid khas dia panggil apa? Bikashfin wa musyahadah ni. Kalau tauhid am bidalil wal burhan, menggunakan dalil burhan tu mengaji sifat ni, dalil ni ayat Quran, ni hadis Nabi dan sebagainya, untuk membina akidah. Yang ni bukan bina akidah ni, dia bina muka syafah, terbuka terus, ya, muqarrab, dia akan jadi orang yang didekatkan, disentap qalbi dengan Tuhan. Dan ilmu laduni semuanya keluasan, kerana ianya melalui singkapan hijab itu, dia melalui kashfin, singkapan hijab qalbi kita tadi itu, ya, maka dipancarkan nur, terbuka. Dan penyaksian, apa penyaksian? Musyahadah, syuhud qalbi dengan Tuhan, ya. Dia mula-mula makan pertama dan muhasabah, sentiasa muhasabah. Lepas muhasabah boleh naik muraqabah, lepas muraqabah boleh pergi musyahadah, ya. Pergi musyahadah boleh tamam tu. Orang dua musyahadah ni hati dia tiap-tiap nafas dengan Tuhan dan fi kulli lamatin wa nafasin, betul-betul duduk. Kita baca je kan, tak duduk. Ya. Dan jadilah amalan di sisi empunyanya sebagai satu adat kebiasaan. Apa mana adat kebiasaan? Ringan tu maksudnya, ya, dah biasa, tak ada apa. Dan tiada keberatan, la siqal fiha wala takalluf, dan tidak ada bebanan. Dia beribadat tu rasa lazat, bukan rasa terbeban atau berasa penat. Sebab tu kalau kita ibadat masih rasa penat, mana kita belum ada maqam mahabbah, ya, dia belum ada lagi. Sebab apa? Sebab dia masih nampak unsur jasadiyah, ya. Kalau dia dah dapat mahabbah, dia tak rasa dan tak rasa penat, lazat dia hilang, kepenatan, bahkan dia bersedap. Beribadat sampai bersedap, jangan beribadat merasa berat. Kalau ibadat rasa berat lagi tu jauh lagi kan. Sebab yang rasa berat apa dia tu? Nafsu yang rasa berat dan malas itu gini. Jadi kalau kita rasa berat, bermakna kita sedang dibelit oleh nafsu lagi. Kalau ibadat sampai lazat, ya, dia berzikir 20,000 kali berasa tak ada apa, ringan, sedap, tu makna dia terbuka. Tuhan beri kelazatan, ya. Dia lazat, dia akan naik satu lagi. Mana apa? Asyik, iskun. Lepas iskun bau rafa'tul hijab, aku buka hijab. Penting terbuka hijab kan? Kalau tak terbuka hijab sampai malakul maut sampai ambil kita, rugi besar. Rugi besar. Kualiti ibadat duduk situ, tingkatan ibadat duduk situ, martabat tinggi duduk semua di situ. Rafa'tul hijab dia aku buka, ya. Macam raja lah, bila buka pintu masuk dia kata, wah, macam nampak dah. Ini tak buka lagi, duduk kat luar dia kata, pusing kita kat taman dia, seronok situ, tak ada jumpa-jumpa. Jadi buka dengan dia kan, jaga macam-macam dalam tu ada. Jadi ilmu laduni itu semua dipanggil satu pengetahuan yang luas, yang terbukakan, ya, kerana ia melalui singkapan hijab dan penyaksian. Penyaksian itu mana musyahadah. Dan jadilah amalan di sisi empunyanya sebagai satu adat kebiasaan, tiada keberatan dan tiada beban padanya. Kita cek diri dia lah, kita tengok ibadat rasa berat tak atau rasa lazat, ya. Kerana dia tidak memandang, sebab dia rasa lazat, tidak memandang gerak gerimu baginya, ya, selama fana dia lenyap. Kerana engkau telah berakhlak dengan akhlak-akhlaknya, ya. Mana kita telah berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala. Apa akhlak Ta'ala maksud ini? Dan kita memandang akan segala sifat-sifat mahmudah ni, segala sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Kemudian wa iza jahiltahu ta'ala bi an lam takun kadzalik kanat harakatuka lak li'annaka syahidtahu sadiratun minka bi khilafil arif fa innahu la yashhadu fa'ilan illallah. Qala ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in. Wa qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Habis.
Wa iza jahilta, tadi bila dia kenal, ni pula sebaliknya apabila dia jahil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Langkah. Kosnya kembali bila tadi langkah. Tadi aku tak cakap apa. Dengan kewujudan, ini kerana ia tidak memandang bagi dirinya kewujudan. Apa maksud dia? Dia tidak perasan kewujudan dirinya. Sebab apa? Sebab ditenggelami oleh nur pancaran kewujudan Allah Ta'ala. Bila kalbi itu dia sinari dengan nur Tuhan pancarkan keperasanan. Ya, sekarang kita tengok, kita perasan dengan makhluk ke dengan Tuhan? Syu'urul qalbi kita, tiap-tiap saat kita perhati kat mana dia? Diwadak ke makhluk ke diwadak ke Allah Ta'ala? Ya, tu kita tengok situ, kita tahu dah iman kita kuat atau tak kuat. Sebab Rasulullah menyatakan afdal iman, iman yang paling hebat, yang paling tinggi, paling hebat, kata baginda Islam, ialah an ta'lamallah haitsuma kunta. Kamu sedar, tu sedar, syuur akan Allah di mana kamu berada. Ya, di darat, di laut, di pejabat, di rumah, full time kalbi dia dengan Tuhan. Itu sunnah yang paling besar ada pada Rasulullah SAW. Ya, itu sunnah paling besar, sunnah kalbi. Ejaz dia, kalau ejaz cantik, lain tu pun cantik. Masalah kalau dalam tak ada ejaz ni payah. Ya, maka timbul yang pelakon pun ada, golongan munafik dia berlakon. Ya rupa dalam tak ada benda pun. Dia Tuhan uji habis bom tergabur kan. Macam-macam. Sebab kalbi tak betul. Dulu kalau ceramah macam nak putus tali mic kan. Ya, yang putus tali mic sekarang dah melompat habis, pin, pun habis. Dah terbalik semua. Bawa betul lah kalbi. Ilmu kalbi tak matang. Biar ilmu kalbi tak matang, kena tawar dunia tu malah lengang-lenggok balik. Ya, habis. Jangan sedap tuan-tuan. Al-qalb la yusamma al-qalb illa bitakallub. Hati itu tak dinamakan hati melainkan dia cepat berpusing. Kejap macam tu, kejap macam tu. Sebab wajib kita memantau. Pantau kalbi. Kurang-kurang 1 jam tengok. Kata Syekh Bahaudin, kau tengok. Shoot, kau murakabah. Kan tengok macam mana keadaan hati kau. Dia mukbil ke mudbil. Dia menghadap ke dia berpaling dengan Tuhan. Kalau 1 jam langsung tak diingat kebesaran Tuhan, kosong, bahaya kan. Itu amat bahaya. Ya, kun ma'allah. Anda akan berserta dengan Tuhan di mana saja. Ya. Allah. Bahkan dia menyaksikan semata-mata kurnia dari Allah Ta'ala dan rahmatnya. Bahkan dipandang tu semua kurnia Tuhan, lantas merasa lapang bagi demikian itu. Sebab ada apa tuan? Penyaksian. Bahkan dia menyaksikan semata-mata fadlillah, kurnia Tuhan. Ya, dan dia apa? Merasa apa? Rasa zauq. Ba ilmu ni zauqi. Ya, bizauq. Man zak man lam yazuk lam yadri. Siapa rasa, dia rasa. Siapa tak rasa, dia tak boleh rasa. Jadi ilmu ladunni ini ialah proses daripada rasa hati seorang dengan Tuhan ataupun hati dia dengan makhluk. Kalau perasanan hati dengan makhluk, tak boleh. Imanu mar'i la yakunu mutakammila hatta yarana an-nas kal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna selagi dia tengok manusia ni, kalau dia tengok kal ibil musilah. Imanu mar'i la yakunu mutakammila hatta yarana an-nas, sehingga dia tengok manusia ni kal ibil musilah, macam dia tengok unta kan. Kita tengok unta ada rasa tak? Kalau kat sini tak ada unta, lembu kebau, kambing, biri. Kita lalu kat kambing biri, kita pakai baju koyak ke, baju buruk ke, sifat terbalik ke, ada rasa tak? Maka kau pandang orang macam tu. Ya, kau pandang orang ni, kau tak ada rasa apa pun. Ya, dengan bahawasanya apa? Kalbi kita tidak lagi dengan dia. Dia sedang irtihar, terangkat kalbi dia dengan Allah Ta'ala. Ya, tu Quran sebut la yakhafuna laumata laim. Dia tak takut celaan orang yang mencela. Kalbi arif tak ada heran. Orang nak melalak ke apa tak ada heran. Kalbi orang tak masuk dalam hati dia. Ya, jangan masukkan makhluk dalam kalbi kamu. Tergendala makrifat kamu dengan Allah. Itu maksud. Kosong, farrik galbak, kosong. Walaupun jasad kita, jasad tak apa. Jasad ni kita berilah. Dia nak berniaga ke, nak ke darat ke laut, tu program kabel, itu jasad. Dalam jangan. Ya, dia ada dua keadaan tu. Sebab keadaan
ilmu yang diambil daripada baginda sallallahu paling tinggi ialah apa? Abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum Allah. Jasad mereka bersama makhluk sebab nak mentarbiah apa semua, tapi qulubuhum Allah, hati mereka serta Allah. Tidur dua mataku, Nabi kata, hati aku tak tidur. Itulah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, sentiasa ala dawam, ya. Itu penting besar tuan tu. Sebab situ kalau settle yang lain dia sudah. Tapi kalau situ jam, kita kalau dah jam engine bahaya, body cantik macam mana pun tak ada hasil. Ya. Jaga dalam, jangan dia jam. Jam dia bila dia menghadap makhluk, dia besarkan makhluk, dia asyik dengan makhluk, habis dia jam kan. Sebab tu dinamakan qalbi kita ni apa? Baitur Rabb, rumah Tuhan. Sebagaimana Baitullah tu dinamakan rumah Allah, bukan makna Tuhan duduk situ. Ya, Allah la yataqayyad biz zaman wal makan. Tuhan tidak diikat dengan masa dan tempat, bukan Tuhan bertempat. Ya, bahkan masa dan tempat tu makhluk yang Tuhan jadikan, ya. Jadi maksud dia Baitullah bukan Tuhan dia, itu rumah tempat mengabdikan diri kepada Allah Taala. Maka diidafatkan bait dengan Allah itu litakrim, mana memberi kemuliaan, bahawa tempat bangunan Kaabah tu yang mulia, tempat orang beribadat kepada Allah. Gitu ke kalbi itu baitur Rabb, tempat muraqabah, musyahadah, makrifat dengan Tuhan. Jangan bawa benda lain. Kita bawa macam-macam benda dalam tu, ya. Jadi macam tong sampah, rugilah. Mohon cara mahal kita tak jaga, dia kotor. Bersihkan balik biar sampai asal balik, biar dia kenal siapa diri dia, siapa Tuhan. Sebab kunci kat situ, orang kalau dia kenal tu siapa Tuhan, dia takkan berpaling, dia takkan berani melawan hukum Tuhan, dia takkan berani leka, bahkan dia rasa apa, adab dia kena kuat tinggi dengan Allah Ta'ala. Itu kena jaga. Bahkan dia menyaksikan semata-mata kurnia daripada Ta'ala. Tengok dia dapat pun, dia nampak kurnia Tuhan, ya. Kita kadang-kadang rasa hebat, lepas tu dia dapat kurnia, kita nampak apa? Nampak kita lah, ini ana wa syai. Wah, orang pun puji, kalau yang tak ada, yang mantak jadi, tahu tak apa. Wah, lagi besar setan. Tu iblis tuan cakap macam tu. Kau tak kenal aku siapa? Tu lagi besar nyembalang. Ya. Bila orang kata dua, kau tak kenal aku siapa? Tahu tak apa. Tu besar setan dalam kepala dia, setan. Orang jenis tak nampak jalan marifat dan ya, takkan nampak, tuan takkan buka hijab. Ya. Habis. Dan rahmat, tengok tu. Dia kata ikut Quran kata apa kan? Kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya, persoalan hal tafrahu bi minnatillah. Au tafrahu bi nafs bi anfusikum. Kamu bergembira dengan Tuhan ke kamu bergembira dengan diri kamu? Quran kata apa? Kul bi fadlillah. Hendaklah kau bergembira memandang kurnia Tuhan. Alhamdulillah, mujur Tuhan beri kita hidayat, mujur Tuhan beri kita taufik, mujur diizin kita beribadat sedikit sebanyak. Bermakna kita seronok dengan dia. Ni tak dia sedih hebat, habis kan. Ya, terbalik kan. Sebab tu dia kata inna syaddan nasi hijaban al ulama wal ubad waz zuhad. Kalau tengok sini tuan, Allah jam ni. Orang yang masih kuat lagi hijab dengan Tuhan segalangan para ulama syariat. Wal ubad, ahli ibadat, terhijab lagi ni. Waz zuhad, dan orang yang mempunyai sifat zuhud pun masih terhijab. Bila dia perasan diri dia tak nampak fadlillah. Ya, kita kena pulangkan balik semua tu dari dia, dengan dia kepada dia balik. Semua minallah, dan kita buat semua apa? Billah, dengan dia, dengan kudrah, dengan iradah dia. Kemudian balik-balik kepada Allah lillah. Bukan kita punya, kita tak ada apa kan. Saham kosong ya kita ni. Ya, itu makna dia kenal diri. Tiada engkau, ada ia, tiada engkau. Pada hakikat dalam tu kena perhati betul, bahawa dia kenal siapa dia Ta'ala. Selagi kita pandang diri kita, itu hijab untuk memandang kebesaran dan keagungan Tuhan. Ya, sebab dia kata buang pandangan makhluk, bahawa dia akan nampak rahsia. Sir rahsia itu akan dibuka. Kalau dia tak buang, kita duduk situ berpusing macam budak-budak. Para awliya tengok orang macam ni kata tufuliyah. Apa tufuliyah? Kebudak-budakan lagi. Macam budak apa? Beringus. Kita rasa dah hebat tuan-tuan, dia tengok kita kesian. Alah, kau masih terikat dalam alam mulki, belum naik pada alamil malakut wal jabar. Dalam memandang syuhud itu alam lain tuan tu. Jasad di sini, dia masuk alam lain. Kadang kita tak perasan kita dapat benda tu, dia buka tu. Tu alam lain tu. Alam ghaib mana alamil musyahadah.
Kadang dia sentap sikit kita pum meletup tu kan, tu dia masuk sikit, nur dia masuk, ya, tebau sikit. Dia belum buka banyak gitu kan. Allah karim. Kemudian wal ma'rifatu billahi kulluha dalalun yatadallalu biha al-'abd ala rabbih katadallulil mar'ati ala zawjiha bi an turiyahu juz'atan bi tashakkuliha bi tashakkulin hasanin ka'annaha tukhalifuhu wa ma biha khilafun wa hadza mahdhu judin wa ifdalin minhu ta'ala la gharada lahu fihi yab'asuhu alaihi wa maqamul dalal yaqa'u fihi al-imbisatu fil aqwali wal af'ali wal ma'rifah billah. Dan makrifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala tu apa? Semuanya dipanggil apa? Dalal, mana kemesraan. Mana orang ni hati dia sudah bermesra dengan Tuhan, berlazat dengan Tuhan. Kita bermesra dengan makhluk Tuhan, hamba Tuhan kat jauh tuan, bermesra dengan dia, berlazat dengan dia. Waqad awhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud qul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanamu. Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi Daud, ya Daud qul lisiddiqin, sila sampaikan kepada orang yang jujur dengan aku. Tuhan kata siapa dia? Dua perkara ni bagi sampaikan. Apa dia? Bi falyafrahu, dengan aku hendaklah dia berseronok, bergembira, bermesra. Maka cari jalan kemesraan qalbi dengan Allah. Kalau tak jumpa berat tuan, ya, takut besok hari kita tergagau-gagau ke ilmu masyar tu. Allah karim. Ya, wa bizikri falyatana'amun, dan dengan zikrullah merasa nikmat. Ya, zikir tu dirasa lebih lazat daripada dia makan dan minum. Zikir lebih lazat daripada dia jima. Zikir lebih lazat daripada apa segala lazat kan. Ya, itu maknanya. Kalau lazat lain tu masih terasa, zikir dengan Allah lagi tu jauh lagi kan. Ya, bila jauh tu, bila jauh sangat dengan Tuhan, itu dipanggil ibadat taklif. Dia rasa berat. Dia buat ibadat tapi tak ada mana, berat. Sebab bila kita buat ibadat berat, bangun malam melaunglah banyak-banyak dengan Tuhan. Ya Allah, tolonglah tarik kalbiku ke hadratmu. Ya Allah, tariklah hatiku ke hadratmu. Apa bala yang menyebabkan hatiku tak reti berlazat dengan engkau? Apa balalah hatiku ini, ya Allah, engkau kasih dia berlazat dengan dunia yang tidak ada nilai. Ya, dengan dunia tak ada nilaian tuan-tuan. Allah. Jadi kemesraan seorang hamba bersama Allah Ta'ala. Sekarang nak cari jalan macam mana nak mesra, itu semua kena banyak panjang cerita. Ya, mesra dengan apa tuan? Qalbi. Kitab ni semua qalbi tuan, dia tak main jasad. Jasad tak layak nak kenal Tuhan. Jasad dibungkus-bungkus dalam lahat tu. Hakikat insan qalbi. Sebab tu dalam hikam dia kata apa? Dua perkara kan, ma nafa'al qalbi mislu uzlatin yadkhulu fiha midarul fikrah. Ma nafa'al qalb, tidak ada satu benda yang terlebih memberi manfaat, ya, pada hati tadi untuk kerja dengan Tuhan seumpama mislu uzlatin. Pertama, asingkan diri, satu. Kemudian yadkhulu fiha midanul fikrah, masuk ke dalam dia medan berfikir. Ni di antara nak hasilkan mesra tadi. Sebab tu Rasulullah SAW sebelum timur wahyu berapa hari? 40 hari dan pergi balik Kubur Hira, uzlah itu, bau turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bermakna apa? Turunnya wahyu itu isyarat daripada tasbih dan i'tizal. Bila kita i'tizal, sama ada i'tizal peringkat awam zahir atau i'tizal batin. Bila hati kita renggangkan salt dengan makhluk, maka dia akan bersih. Dia bersih tu anak hantarkan. Tapi kalau dalam kalbi kita makhluk tak habis-habis, dan dia tak bagi. Ya. Sebab Imam Ghazali bila dia nak berguru dengan Syekh Abu Ali Al-Farmadi, seorang ulama hadis besar dan dia wali kutub ketiga itu, bila nak berguru dia kata apa? Pernah ajar orang lagi ya kau ilmu dah melaut. Ya. 300,000 hadis hafal. Kamu nak ajar apa? Tapi ingat satu je nak cakap. Lain tak ada, satu. Kau takkan sampai ke Tuhan selagi makhluk ada dalam kalbi kau.
Selagi makhluk dalam kalbi kau takkan sampai. Tuhan takkan buka hijab antara kau. Kau panggil ilmu syariat kau dapat dah beramal gitu. Tapi jiwa kau kosong. Kita nak test kita semayang kan tuan. Nak test kita siapa. Belum rokok ada terbagai. Betul. Allahu Akbar. Wajah tu aku hadapkan diriku. Rupa dah pergi Maidin. Wajah tu lagi Johor. Kata dia. Kerja dia pejabat komputer. Habis masuk. Semayang jadi tong sampah. Semayang ni nak tanha anil fahsya wal munkar. Oh, tak sampai taraf dia tuan. Tak sampai taraf. Munkar bukan zahir, dia munkar dalam tu. Munkar dalam apa? Ru'yatun nafas. Kau rasa kau ada tu munkar. Wujud dia je pandang tuan. Ahad tu dengan dia. Allah karim tuan. Itu i'tizal pertama ya, asing. Sebab tu dalam Mukhtarul Ahadis, siapa yang buat rumah, kata baginda Islam, naklah dibuat satu baitul ghurfah, satu baik apa dia panggil, bilik halwa. Rasulullah suruh tu. Kata betul-betul guru amat dulu banyak ni. Dia habis mengajar malam pun dia masuk bilik. Bilik kecil kadang dia buat macam kubur kan. Untuk dia dengan Tuhan dia muhasabah, dia kunci pintu. Bilik dia sampai kemati bini dia pun tak pernah masuk. Dia seorang, dia tak pernah. Tempat situ dia nak cuci dalam dia. Ya, dia buat ibadat macam mana betul ke tidak, dia muhasabah balik, bertobat balik, zikir dan sebagainya. Itu Rasulullah suruh tu. Ya. Kita pula muar besar ada apa? Mini bar dia buat ni. Banyak setan tu. Ya, dia buat satu. Maknanya apa? Bilik khalwah. Khalwah namanya menyendiri kita dengan dia. Tapi istilah ada rosak. Jantan betina pula panggil halwat. Khalwah. Ya, penyucian kalbi. Sebab tu dalam semayang si Daud sebut piha al-khulwatun. Piha dalam semayang tu ada khalwah tu. Ya, siapa yang mendapat dalam semayang berkhalwat dengan Tuhan ni, masya-Allah hebat. Piha khalwah, dia 9 tu. Ya, mukallamah, musyahadah semua dalam tu. Tu. Sebab besar semayang penuh khalwah ni, infirad kalbi kita dengan dia tu. Jadi bila masuk kita uzah tu dalam sudut dibuat tu, kaedah dia ambil. Kemudian diisi, apa pengisian dia? 3 perkara untuk mencapai kemesraan tadi tu. Pertama apa? Semak balik, taubat. Kita takkan dapat jalan ke Tuhan kalau tahu berdosa kita berlambat-lambat, Tuhan tak izin. Taubat balik, daripada kecil kita perhati balik dosa zahir batin, kita melaung, menangis betul-betul. Ya, satu. Sebab at-taubat awwalul maqamat. Taubat merupakan awal makam. Tak ada taubat, tak ada. Ya, la ibadat liman lam yatub. Tidak iktiraf ibadat orang yang tak mau bertobat. Ya, sebab kita semua kena wajib tobat, sebab kita bukan maksum. Ulama wali pun dia berdosa. Dia kena tobat. Itu pertama sekali. Kita tobat bermakna kita cinta dengan maksiat lagi. Bila masuk tobat dah bersih betul, kemudian pergi pada apa? Zikrun ni'am. Mulahazakan nikmat-nikmat Tuhan. Itu keadaan dia. Sebab manusia apa? Jubilatil insan yuhibbu man ahsana ilaihi. Diperangaikan manusia tu dia kasih pada orang yang banyak support dia, banyak bantu dia, kan? Maka siapa selain Allah yang memberi? Tak ada. Dia sebenarnya nyawa kita dia bagi, tarikh lahir pun kita tak tahu, dan dia tetap semua rezeki apa segala-gala dia. Kullu min indillah. Dia pemberi nikmat al-mu'ti sebenarnya. Bila kita pandang betul-betul baru kita akan rasa masya-Allah, tenggelam kita dengan kurnia rahmat dia, baru cinta tu akan rasa. Ya, bila cinta tu mahabbah tu kuat aja, dia akan memadamkan pandangan yang lain ketika kita dapat tauhid khas dia dengan Tuhan. Pum tu buka lazat dengan Tuhan. Ya, itu cara dia ni. Taubat, kemudian pandang nikmat. Dia pandang nikmat, dia akan timbul kemesraan. Ya, sebab bila mesra tu ada, hak dia dekat, dan dia akan dibuka berbagai futuhat pula. Allah. Dan kemesraan hamba bersama Tuhannya dengan makrifat itu seperti kemesraan seorang perempuan dengan suaminya, dengan bahawa dia memperlihatkan kepadanya sikap kasar dalam rupa indah. Ya, sifat kadang-kadang kasar. Suami kadang tengking bini dia, tapi dia sayang, dia tengking, anak dia tengking. Dia marah, bukan marah tu, dia marah betul. Dia marah nak mendidik, kan? Seolah-olah dia bergaduh dengannya, sedangkan tiada persengketaan antaranya. Inilah semata-mata kepemurahan dan kurniaan daripadanya. Ya, tiada tujuan yang mendorong untuk melakukan hal itu ke atasnya. Ya, dan makam kemesraan itu berlaku padanya kelapangan dalam kata-kata dan tingkah laku. Bila dimasuk saja mana dalam makam dalal, ya, yaqfi al-imbisat, dia akan diberikan al-ambisat, kelapangan fil aqwal wal af'al.
orang macam ni dia kau sebut apa dia, pam, mulut spontan laduni keluar, pum pum dia jawab, pum pum dia jawab. Ya. Imam Ghazali bila berdebat dia dongak ke langit ni. Langit tu macam skrin. Kita hari ni bawa ada skrin. Imam Ghazali skrin dia langit sebesar-besar. Dia dongak ke langit apa nas, pum, ayat keluar, pum pum pum. Ya. Kat sini Ahmad Idris, tangan dia tapak tangan Quran, belakang hadis. Ya, tak payah buka. Kita bukan komputer, dia tengok tangan sap keluar. Sebab apa? Imbisat. Kau bukakan habis. Itu karamatul para aulia illah ta'ala. Sebab apa? Dia kosongkan kalbi dia daripada makhluk. Kalbi jasad tak apa kan? Sebab kena latihan nak bila kosong, kena tembak zikir, jangan putus. Tung tembak. Allah Allah Allah, jalan ni kan. Habis tu. Baru dia akan dikurniakan apa yang dikurniakan. Sebab benda tu adalah benda yang harus dan sudah didapati oleh orang yang menjalani dia. Kemudian tariquna mahabbatun la amal, jalan makrifat ila mahabbah. Wallahu a'lam.